Dengar. Dengar. Tadi tak suara. Okey, kita mulakan pengajian kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas tak? Tak buka kipas Admin boleh turun sekejap tak buka kipas kat atas ni? Panas kita kat sini. Kalau dengar lah, kalau dengar. Bahang. Ada yang keluar? Tak ada keluar Pergi office mas? Pergi office? Tak apa, tak apa. Bagi mas. Terima kasih. Sihat semua hari ni? Puasa? Puasa yuk-yuk. Apa dia? Tak boleh tak boleh. Puasa. Tak ada orang kat office. Nanti kamu letup kan? Satu hal lah pula. Mana satu? Nanti meletup Ni.
surat apa? Muka surat apa kita? Oh, dah ngantuk Tak apa, saya pun ngantuk juga. Tak masalah. Muka surat apa kita? 525. 524. 5. 54. 5. Okey, kita lihat muka surat 526 Yang 525 tu tinggalkan. Muka surat 526, terus masuk pada perenggan kedua. Okey, perenggan kedua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat situ. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahawasanya Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, kalimatnya yang telah dia kirimkan kepada Maryam, dan roh darinya, bahawasanya syurga adalah hak dan bahawasanya neraka adalah hak. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dari 8 pintu-pintu syurga manapun yang dia suka. Perkataan Nabi ini adalah perkataan yang sangat agung. Hadis ini termasuk hadis dengan redaksi yang paling sempurna yang mencakup tentang akidah. Kerana di dalamnya beliau, iaitu Nabi, beliau ni maksudnya Nabi. Kerana di dalamnya Nabi SAW menjelaskan tentang keyakinan-keyakinan salah yang dianut oleh orang-orang kafir. Beliau menyebutkannya dengan ringkas dan lugas tentang kefahaman salah yang diyakini oleh orang-orang yang menyelisihi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak silap saya kita pernah bincangkan hadis ni tentang 8 pintu syurga kan? Betul tak? Okey. Apa 8 pintu syurga? Ingat lagi? Solat lagi? Jihad lagi? Tak dengar. Pintu sedekah. Okey, sorry. Pintu sedekah lagi? Babu Ar-Rayyan untuk orang yang berbuka puasa, orang yang berpuasa. Baru sahur nak buka puasa lah pula. Orang yang berpuasa lagi. Itu dah berapa dah Kak Zah? 4. Lagi 4 apa? Lagi 4 khilaf kan? Pintu babul aiman. Okay, lagi? Orang yang tahan marah dengan yang memaafkan orang lain satu pintu. Yang ke-7, babul walid, pintu berbakti kepada kedua ibu bapa. Yang terakhir, pintu taubat. Ada tak yang lain selain tu? Babul zikri, pintu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya empat dia tak ada khilaf, yang lagi 4 ada khilaf lah. Okey? Kak Zah susah nampak muka saya. Sian Kak Zah. Itu gini. Sebab tak terteleng kepala. So tak sini pokok ni pun lah. Hari ni apa letak pokok atas meja. Kasi cantik, masalahnya orang tak nampak muka Ustazah. Sial je. Okey, dah lah aku berpuasa Kak Zah kata. Sungguhnya aku berpuasa hari ni. Tak nampak muka Ustazah. Baik, tadi kan dia kata, perkataan Nabi ini adalah perkataan yang sangat agung. Hadis ini termasuk hadis dengan redaksi yang paling sempurna yang mencakup tentang akidah. Jadi yang tadi hadis yang baru kita baca ianya merangkumi tentang isu akidah. Kerana di dalamnya baginda jelaskan tentang keyakinan-keyakinan salah yang dianut oleh orang-orang kafir.
beliau menyebutkannya dengan ringkas tentang kefahaman salah yang diyakini oleh orang yang menyelisihi sabda baginda tersebut. Baik, apa perkara yang berkaitan dengan akidah yang disebut dalam hadis ini? Yang salah. Tak dengar, kena bangun. Apa dia? Apa dia? Syahadah. Syahadah tak salah. Yang salah. Yang salah berkaitan dengan akidah. Okey, jadi Nabi sebut tentang Nabi Isa kan? Lagi? Apa dia Kak Imam? Syirik, betul. Tapi dalam hadis Nabi cakap tentang apa? Nabi Isa lagi? Nabi explain kan tentang Nabi Isa? Apa yang Nabi explain kat situ? Tentang roh. Lagi? Tak jumpa ke? Direct je tu. Apa dia? Sekejap ya. Nabi Isa ialah hamba Allah. Lagi apa Nabi sebut? Tentang roh Nabi Isa alaihi salam kan kat situ. Nabi kata dari rohnya. Kalimatnya yang telah dia kirimkan kepada Maryam dan roh darinya. Kemudian tentang syurga. Syurga itu benar. 3. Neraka. Neraka benar. Okay, jadi ini semua berkaitan tentang akidah. Akidah kita yang kita yakini bahawa kalau tentang Nabi Isa itu, dia bukan anak kepada Tuhan, kan? Yang kita yakin ialah Nabi Isa ialah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan sebagai Nabi dan Rasul daripada seorang ibu bernama Maryam tanpa seorang ayah. Baik, sebab itu kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya tentang akidah ini, Isa alaihi salam disebut sebagai kalimatnya. Ada kan dekat atas kan dalam hadis kita ni kan? Dia kalimatnya yang telah dia kirimkan kepada Maryam. Allah sebutkan ia sebagai kalimatnya kerana Nabi Isa tercipta dengan kata kun. Jadilah tanpa seorang bapa. Berbeza dengan manusia lainnya. Kita kalau jadi tak ada bapa macam mana? Boleh jadi tak? Tak boleh lah. Jawapan senang. Puasa susah nak jawab Bila puasa bela semua. Orang tanya, ya lambat dia slow. Apa dia? Tak berhubung. Oh ya, sebab tak minum air lagi ya. Lambat betul jawapannya. Kita kalau orang kata, oh saya lahir tanpa bapa. Macam mana? Mustahil, betul, mustahil. Okay, mustahil. Dua manusia yang Allah ciptakan dengan cara yang berbeza sebagaimana adahnya. Okay, satu Nabi Isa, lagi satu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Nabi Isa tanpa bapa. Untuk menunjukkan tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu, Allah kata kun, jadilah. Sebab tu tadi di sini Imam An-Nawawi kata apa? Dia tercipta dengan kata kun. Bila Allah inginkan terciptanya Nabi Isa alaihi salam tanpa menerusi proses yang biasa dilalui oleh kejadian manusia. Sebab kita tahu kalau nak lahirnya manusia dia mesti ada ayah, mesti ada ibu. Okey, melalui hubungan badan itu lalu akan lahirlah
anak daripada kedua-duanya. Namun ada juga kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam Al-Quran. Di sini contohnya Nabi Isa alaihi salam yang dilahirkan secara luar biasa. Luar biasa itu maksudnya dia lahir tanpa adanya ayah. Tapi boleh. Kerana itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dia kata berbeza dengan manusia-manusia lainnya. Dan di sini ada pendapat daripada Al-Hawari yang mana dia kata Nabi Isa dinamakan sebagai kalimat kerana dia tercipta dari kalimat sehingga Nabi Isa pun dinamakan dengannya sebagaimana halnya hujan disebutkan dengan dan sebagai rahmat. Jadi hujan ni biasa kita panggil ia sebagai hujan rahmat. Tapi adakah hujan itu diciptakan daripada rahmat? Bukan. Okey, kita kata hujan ni diciptakan daripada rahmat. Rahmat tu apa? Kan dia macam pelik kan orang kata hujan rahmat. Tapi kenapa dipanggil sebagai hujan rahmat? Kerana di situ sebagai bentuk sandarannya sahaja. Yang kita berikan penamaan itu kepada rahmat untuk hujan tadi. Maka sebab itu di sini Imam Al-Hawari mengatakan bahawa makna ruhum min yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 171 adalah rahmat. Dia juga menambahkan bahawa Ibn Arafah berkata, Nabi Isa diciptakan tanpa seorang bapa tetapi roh tersebut ditiupkan kepada ibunya. Jadi ruhum min, roh yang tadi Nabi sebutkan, okey, ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana di sini ahli tafsir yang lain mengatakan bahawa ruhum min adalah roh yang tercipta dari sisinya. Roh yang Allah ciptakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penisbatan Nabi Isa kepada ruh min adalah sebagai bentuk kemuliaan terhadap Nabi Isa itu sendiri. Sebagaimana halnya naqatullah unta Allah dan baitullah rumah Allah. Bagaimana tidak, kerana alam semesta ini adalah milik Allah Ta'ala dan tercipta dari sisinya. Wallahu a'lam. Naqatullah ni unta siapa? Naqatullah. Unta Allah. Unta siapa? Unta siapa Kak Aisyah? Unta Nabi? Saya tak tahu. Unta Nabi siapa? Tak ingat? Tak ingat ke tak tahu? Naqatullah. Nabi Muhammad punya unta, itu lain. Nabi Muhammad punya unta lain. Ni Nabi siapa untanya? Tahu? Tak tahu. Bukan? Belum cerita dah bukan? Ingat tak? Cik Maya ingat tak Cik Maya? Tak ingat. Cakap je lah Ustazah daripada saya tertidur kat sini. Unta Nabi Soleh. Ingat tak cerita dia Mas? Unta Nabi Soleh. Apa yang berlaku? Tak pernah cerita kat Uwais cerita kanak-kanak biasa kan? Apa? Pregnant. Betul lah dia pregnant. Unta tu pregnant. Tapi before that. Sebelum tu. Ni unta Nabi Soleh. Kisah unta Nabi Soleh. Unta Nabi, apa? Betul sebelum tu? Okey, bagaimana unta Nabi Soleh tu ada? Adakah unta Nabi Soleh itu lahir melalui persenyawaan antara unta betina dan unta jantan? Kaum Nabi Soleh cabar Nabi Soleh. Okey, macam mana dia cabar? Supaya datangkan unta daripada batu. Masya Allah, wow. I clap for you Kak. Itu kisahnya.
Jadi ni unta Nabi Soleh, maknanya unta Nabi Soleh, dia tak lahir daripada persenyawaan antara unta jantan dengan unta betina. Unta Nabi Soleh, dia keluar macam tu saja daripada batu. Kerana bila Nabi Soleh mengajak kaumnya beriman kepada Allah, jadi kaum dia cabar pada Nabi Soleh, kalau kau nak kita beriman kepada Allah, kau keluarkan unta daripada batu ni. Batu besar tau, ada batu besar tu kan, kau keluarkan unta daripada batu tu. Kita akan beriman kepada Allah. Jadi dia kata gitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan unta betul-betul. Unta betina daripada batu besar ni, keluar unta gitu. Tapi adakah mereka beriman? Tak, mereka tak beriman. Ni manusia. Perangai manusia macam tu. Kan? Tak apalah bagi lah, kalau bagi baru kita ni. Tapi bila dah jadi betul-betul, tak pula. Dia macam ni, engkau ni nak suruh aku ni, okeylah kalau betul-betul jadi, aku berani potong jari aku. Macam kan, aku kerak jari aku. Jadi betul-betul kerak jari tak? Tak kerak jari. Tak ada siapa nak pergi kerak jari. Dia macam gitulah. Bila keluarnya unta tu, unta Nabi Soleh yang panggil kan, kaumnya tak beriman hanya sedikit saja. Tak semua yang beriman kepada Allah. Hanya segelintir saja yang boleh dikira dengan jari. Jadi unta ini di kalangan para ulama memanggilnya sebagai naqatullah, unta Allah. Sebagaimana tadi Nabi Isa dipanggil sebagai ruhum min, roh daripada Allah. Kenapa dipanggil roh daripada Allah? Kerana Nabi Isa tercipta tak sebagaimana manusia-manusia lain. Ia daripada Allah direct. Kita panggil macam tu. Daripada Allah direct. Contoh sebagaimana unta Nabi Soleh itu tadi. Daripada Allah direct. Dia tidak melalui sebagaimana kelahiran biasanya unta-unta yang ada yang ada pada waktu itu dan pada waktu ini. Baik. Jadi sebab tu kita lihat di sini. Kita terus masuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perkataannya tu perenggan yang bawah tu tinggalkan. Terus masuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai apa yang diamalkannya. Jadi hadis ini hadis nombor berapa? Tadi hadis nombor berapa Tak 140 Betul tak? Cuba cek semula. 140. Betul tak Zah? 140. Okay. Hadis nombor 140 muka surat berapa Kak Zah? Ya? 501. Jadi hadis ni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai apa yang diamalkannya. Hal tersebut dapat diertikan bahawa Allah akan memasukkannya ke syurga dan pengertiannya masih bersifat umum. Ni untuk siapa ni Kak Zah? Orang yang Allah masukkan dalam syurga ni? Dalam hadis kata apa? Buka balik. Dalam hadis kata apa? Tadi muka surat 501 Dia kata apa Kak Aisyah? Nabi kata apa? Siapa masuk syurga? Lambat lagi. Hai. Kata apa Kak Sah? Untuk siapa? Depannya kata apa tu? Nabi terus cakap boleh masuk oleh mana pintu syurga? Ya betul. Sebelumnya cakap apa? Tak ada Betul ke tak ada? Itu dia aku nak. Okay. Bersaksi apa Mas? Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ada tak lagi? Muhammad adalah Rasul Allah ke hamba Allah? Hamba Allah dan utusannya. Barulah Nabi kata apa?
Okey. Bukan. Itu ke hadis dia? Susah ke soalan saya ni? Ya Allah. Ah. Okey. Lain pula hadis tu. Saya nak hadis yang nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai apa yang diamalkannya. Hadis tu yang mana? Kena saya juga yang tengok. Hadis tu yang mana? 14 berapa? Sebentar ya. Kerana semua tak jumpa, saya kena cari. Kejap. Hadis 140. Okey, akan tetapi beliau bersabda, nescaya Allah akan masukkan ke dalam syurga sesuai dengan apa yang diamalkan. Sanadnya semisalnya tadi yang atas tu. Sama. Cuma dekat sini, okey. Cuma di sini tak disebutkan dengan apa? Dengan 8 pintu syurga kan dekat situ. Kemudian di dalam sanad yang lain baru dia kata baginda tidak menyebutkan dari 8 pintu syurga mana pun yang dia suka. Dia kata walam yazkur min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. 140 muka surat 501 tadi. Tadi yang Kak Azhar sebut betul. Cuma yang kena lihat atas dia tu. Yang Mas sebut pun betul juga tadi. Betul. Yang Mas sebut tadi betul. Cuma dia tak ulang lagi lah dekat situ. Okey, 140 tu dia tak ulang lagi, dia suruh rujuk kepada hadis 139. Okey, rujuk hadis 139 untuk penerangan hadis 140. Okey. Jadi ada 4 perkara tadi kan yang Nabi sebutkan. Sebagaimana yang tadi, balik muka berapa? Saya dah hilang muka surat. Okey, 527 tadi ya. Kata Allah akan memasukkannya ke syurga dan pengertiannya masih bersifat umum. Jika dia memiliki dosa-dosa, kemaksiatan dan dosa-dosa besar, maka dia berada di dalam kehendak Allah. Meskipun dia disiksa, nescaya Allah akan mengakhirinya dengan memasukkannya ke syurga. Permasalahan tersebut telah dijelaskan oleh Al-Qadi dengan panjang lebar. Wallahu a'lam. Ingat lagi tak bagaimana dibahaskan oleh Al-Qadi Iyad tentang hal ini? Jika dia memiliki dosa-dosa, kemaksiatan dan dosa-dosa besar, maka dia berada dalam kehendak Allah. Meskipun dia diseksa, nescaya Allah akan mengakhirinya dengan memasukkannya ke dalam syurga. Ingat lagi perbahasannya? Orang yang dia mengucap 2 kalimah syahadah, ataupun dalam kehidupannya dia adalah orang yang beriman. Kemudian dia mati dalam keadaan yang tidak bertaubat kepada Allah. Kemudian dia mati dalam keadaan ada dosa. Baik. Orang yang begini, bagaimana keadaan dia? Kita dah bincangkan. Lama dah. Ingat lagi. Dia berada dalam kehendak Allah. Okey, berada dalam kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah itu? Apa dia? Masuk dalam neraka dahulu. Diseksa, after that
At the end of the day, dia akan go to syurga. Oh, Allah akan masukkan that person straight away dalam syurga. Terpulang pada Allah. Okey, dalam kehendak Allah tu maksudnya ialah kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua keadaan. Okey, keadaan yang pertama tadi Kak Aisyah kata, okey, Allah akan seksa dia. Bukan Kak Aisyah katalah. Al-Qadi'iyat jelaskan kita dah bincangkan. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan seksa dia dalam api neraka. Okay, ikut kepada sebagaimana kehendak Allah. Kemudian setelah Allah inginkan dia keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga. Kemudian yang kedua ialah kalau Allah hendak masukkan dia terus dalam syurga pun boleh. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia terus, lalu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam syurga. Jadi ini masuk pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang dia tak ada, maksudnya dia dah taubat daripada dosa-dosanya kan, mati dalam keadaan yang beriman, terus direct masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu alam sebab itu. Perkataannya dari dari Ibn Ajlan, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Ibn Muhairis, dari As-Sunabihi, dari Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu an, bahawasanya dia As-Sunabihi berkata, aku pernah mendatanginya iaitu Ubadah ketika dia sedang sakarat. Lalu aku pun menangis. Dia berkata, tenanglah. Jadi di sini diceritakan kepada kita tentang As-Sunabihi yang dia ziarah. Siapa? Ubadah ibn As-Samit. Ubadah ibn As-Samit ni adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi bila dia datang tu ketika Ubadah dalam keadaan yang sakarat. Sakarat tu maksudnya sedang dalam keadaan yang nazak, hendak meninggal dunia pada waktu itu. Jadi di sini dia datang, dia tengok keadaan Ubadah, dia pun nangis. Siapa yang nangis? As-Sunabihi. Jadi As-Sunabihi ni dia nangis lihat keadaan Ubadah ibn Samit yang dalam keadaan yang sakarat itu tadi. Di sini dijelaskan kepada kita siapa Ibn Ajlan. Dalam sanad ini ada beberapa tabi'in yang kita lihat yang mana mereka ini semua sempat bertemu dengan sahabat Nabi radhiyallahu an. Pertama di situ kita ada Ibn Ajlan, adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ajlan al-Madani, Maula Fatimah bintu Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Dia adalah seorang ahli ibadah dan ahli fiqh. Jadi Ibn Ajlan ni bukan calang-calang orang. Dia merupakan seorang ahli ibadah dan ahli fiqh. Dia memiliki halaqah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaqah maksudnya apa maksud halaqah? Kuliah. Pandai mas, masya-Allah. Macam sekarang kan kalau kita pergi Masjid Nabi, nanti kadang lepas solat kan ada ustaz-ustaz kan ceramah kan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa bahasa Inggeris pun ada ada bahasa Arab. Bahasa Cina ada tak? Macam ada tak ada? Urdu, Urdu Cina tak ada. Tak ada ustaz Cina kat dalam Masjid Nabawi. Ketawa pula. dia tengok jemaah yang paling ramai. Baru ada. Untuk lelaki tapi perempuan boleh dengar. Kita dengar jauh belakang lah kat tempat wanita. Cuma susah sikit lah nak kena cari. Kalau lelaki senang kan dia duduk dekat situ kan. Kita nak kena cari mana pintu. Tiba-tiba sesat. Tak tahu pintu mana. Sebab banyak sangat pintu kan. Susah sikit nak cari. Tapi orang perempuan pun ada ustazah dia. Ada ustazah dia. Bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Tunggu saya lambat lagi. Tunggu tak pas Sakinah ni. Dia tak pas. Tunggu Sakinah mengajar kat Masjid Nabawi. Bagus juga Masya Allah Masya Allah. Tapi tak pas lah saya. Lambat lagi tu, leceh tu. Dia kena ada banyak proses dia. Bukan sembarangan orang. Apa dia? Ustaz Firanda boleh lah sebab dia student Madinah. Biasanya kalau ustaz-ustaz yang dapat mengajar dekat Masjid Nabawi ni sebab dia student
Universiti Madinah, dan diorang melalui proses ada interview kan, bukan mudah. Dia perlu melalui proses demi proses lah. Jadi siapa yang dapat mengajar tu bukan calang-calang orang. Jadi di sini kita lihat Ibn Ajlan antaranya lah pada zaman dia. Pada konteks zaman dia, dia antara orang yang memiliki halaqah di Masjid Rasulullah SAW. Dia selalu memberi fatwa dan dia adalah seorang tabi'in. Jadi kalau kita kata tabi'in ni, dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi dia selalu memberi fatwa dan dia adalah seorang tabi'in. Dia telah berjumpa dengan Anas ibn Malik dan Abu At-Tufail radhiyallahu anhuma. Jadi kalau tabi'in ni, dia adalah orang yang sempat bertemu dengan para sahabat. Tetapi dia tak bertemu dengan Nabi SAW. Ya, begitu. Jadi kat sini dia kata, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nuaim lah, yang mana Ibn Ajlan pernah jumpa dengan Anas ibn Malik dan Abu At-Tufail radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan sebagaimana dia meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dan dari para tabi'in. Di antara kabar berita menarik tentangnya adalah ibunya mengandungkannya selama lebih dari 3 tahun. Kalau Singapura dah kena operate dah ni. Kan over. Dia mesti kena operate dah ni. Lama sangat ni. Jadi tapi pada zaman-zaman dulu selagi tak keluar tak apalah, biarkan dia kat dalam kan. Macam itulah. Tapi sekarang kenapa? Kenapa selalunya di operate? Takut lemas Kak Ima? Terlalu besar. Besar sangat. Betul juga. Tapi ni 3 tahun ya. Lebih dari 3 tahun tau mak dia kat dalam perut mak dia. Macam mana tu? Wallahu alam. Wallahu alam. Jangan tanya saya lah macam mana tu. Kita 9 bulan pun dia rasa tak larat dah. Ni kalau 3 tahun ni baring je katnya. Tapi tak tahulah ya. Kalau mak kepada para ulama ni mungkin dia luar biasa lah. Special Al-Hakim Abu Ahmad berkata dalam kitab Al-Kuna, Muhammad bin Ajlan termasuk dari kalangan tabi'in. Jadi maknanya kita tak menafikan bahawa dia merupakan di kalangan tabi'in. Menurutnya dia bukanlah seorang hafiz. Sedangkan yang lainnya telah mensiqahkannya. Imam Muslim menyebutkannya dalam pembahasan ini sebagai mutaba'ah. Ada yang mengatakan sesungguhnya dia, iaitu Muslim rahimahullah, tidak menyebutkannya di dalam kitab-kitab asli sedikit pun. Riwayat darinya iaitu Ibn Ajlan. Wallahu a'lam. Habban adalah dengan memfathahkan huruf ha dan dengan huruf ba. Muhammad bin Yahya adalah seorang tabi'in. Dia telah mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Gitu tak ada apalah. Seterusnya kita ada Ibn Muhairis. Ibn Muhairis juga merupakan seorang tabi'in. Jadi tadi siapa? Ibn Ajlan. Kita ada Ibn Muhairis. Tabi'in yang kedua di sini. Abdullah bin Muhairis bin Junadah bin Wahab al-Qurashi al-Jumahi al-Maliki Abu Abdullah, seorang tabi'in yang mulia. Dia telah mendengar sekelompok orang dari kalangan para sahabat, di antaranya Ubadah ibn As-Samit, Abu Mahzura, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum dan selain mereka. Dia menetap di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kat mana? Palestin. Al-Auza'i berkata, siapa yang ingin meneladani seseorang, maka hendaknya dia meneladani orang seperti Ibn Muhairis. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan sekelompok umat yang di dalamnya terdapat orang seperti Ibn Muhairis. Muhairi ke? Muhairizi? Muhairis, ni silap type Dia terbalik Muhairis. I dia dekat depan. Muhairis. Betul kan Jangan tersilap di sini. I datang dulu baru Z. Okay. Seperti Ibn Muhairis. Jadi di sini kita lihat bagaimana di kalangan para ulama, antaranya Al-Auza'i yang memuji siapa Ibn Muhairis ini sebagai orang yang soleh. Jadi dia kata tak siapa pun yang duduk dengan Ibn Muhairis ni dia akan jadi orang yang baik. Ini kelebihannya lah.
Jadi mereka yang belajar dengan Ibn Muhairis, yang berteman dengan dia, yang berkawan dengan dia, yang duduk dalam kelompok dia ini kan, takkan sesat. Maknanya orangnya soleh. Jadi dia ajar ilmu yang betul. Maka sebab tu di sini Raja' bin Haywa berkata, setelah kematian Ibn Muhairis, demi Allah sesungguhnya aku menganggap hidupnya Ibn Muhairis sebagai pengaman bagi penduduk bumi. Maknanya orangnya tenang, aman. Sesiapa yang duduk dengan dia, ni Masya Allah, semuanya akan rasa tenang dan akan memiliki ilmu yang benar kerana diajar oleh beliau. Kemudian itu tentang Ibn Muhairis. Kita ada seorang lagi tabi'in. Tabi'innya bernama As-Sunabihi. Ini yang tadi yang dia bertemu dengan Ubadah yang dalam keadaan sakarat tadi. As-Sunabihi adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Usailah Al-Muradi. As-Sunabihi adalah marga, iaitu klan dari kabilah Murad. Dia adalah seorang tabi'in yang mulia. Dia pergi menuju Nabi SAW, tetapi SAW meninggal ketika dia sedang di dalam perjalanan. Tak sempat. Kalau sempat dah jadi sahabat dah As-Sunabihi ni. Jadi dia tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Dia dalam perjalanan nak jumpa dengan Nabi SAW sudah meninggal dunia. Iaitu ketika dia berada di Juhfa. 5 atau 6 malam perjalanan sebelum sampai di Madinah. Dia telah mendengar dari Abu Bakar As-Siddiq dan banyak orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau dalam bahasa ilmu hadis, mendengar ni maksudnya belajar. Okey, belajar. Maknanya dia dengar hadis. Dia telah mendengar tu maksudnya dia belajar hadis, dia dengar ilmu hadis dari Abu Bakar As-Siddiq dan ramai orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kadang-kadang menurut orang ramai, menurut orang yang tidak kadang-kadang menurut orang yang tidak ahli tentang hadis, As-Sunabihi diserupakan dengan As-Sunabih Al-A'sar. Jadi kita ada 2 Sunabih. Tapi dia namanya sama, orangnya berbeza. Okey, so As-Sunabihi di sini bukan As-Sunabih Al-A'sar, iaitu seorang sahabat. Semoga Allah meredainya. Kalau As-Sunabih bin Al-A'sar, dia adalah sahabat Nabi. Tapi kalau Sunabih yang ini adalah tabi'in. Okay, 2 orang yang berbeza memiliki nama yang sama. Dia kata begini, Wallahu a'lam. Ketahuilah bahawa di dalam isnad ini terdapat salah satu keindahan dari keindahan isnad, iaitu di dalamnya bertemu 4 orang tabi'in yang sebahagian dari mereka meriwayatkan dari sebahagian yang lain. Kita ada Ibn Ajlan, Ibn Habban, Ibn Muhairis dan As-Sunabihi. Jadi mereka ini saling meriwayatkan antara satu dan yang lain di kalangan sahabat. Susah kalau kita nak jumpa dalam satu sanad ada ramai tabi'in yang saling meriwayatkan. Selalunya kalau kita jumpa ialah tabi'in, tabi'in, atba' at-tabi'in. Dia begitu. Tapi sekarang ini kita nampak dalam satu sanad ini semua di kalangan tabi'in. Dia tidak ada tabi'at tabi'in contohnya ataupun atba' at-tabi'in. Sekarang ni tabi'in bertemu tabi'in saling meriwayatkan. Jadi keindahan sanadnya dilihat di situ. Okey, seterusnya lihat muka surat 529 yang bawah tu tak peninggalkan. Lihat perenggan yang ketiga. Perkataannya mahlan. Muka surat 529. Itu perenggan ketiga ke perenggan kedua? 3 3. Okey, perenggan yang ketiga, perkataannya mahlan. Jadi bila tadi As-Sunabihi dia jumpa dengan Ubadah. Ubadah Ibn Samit tadi dalam keadaan apa? Sakarat. Dalam keadaan nak meninggal dunia. Pada waktu itu As-Sunabihi dia nangis. Bila dia nangis, Ubadah Ibn Samit kata kepada dia mahlan. Dia kata gitu kan. So ini perkataan Ubadah, bukan perkataan Nabi ya. Perkataannya mahlan. Artinya tenanglah, perlahanlah. Jadi Ubadah kata kepada As-Sunabihi, tenang, sabar. Aku nak mati ni, jangan nangis. Begitu maksudnya. Al-Jauhari mengatakan bahawa
Mahlan digunakan untuk mukhatab, orang yang diajak bicara, dan dapat digunakan untuk satu, dua orang, jamak dan muannas. Perkataan mahlan ini kita boleh guna untuk ramai orang. Kita boleh guna untuk lelaki ataupun perempuan. Kita nak cakap dengan anak lelaki kita, mahlan contohnya. Okay, boleh. Nak cakap pada anak perempuan kita, mahlan, boleh juga. Nak cakap dengan dua orang. Okay, sekarang ada dua orang, nak guna perkataan mahlan, boleh. Lepas tu ada lebih daripada dua orang, boleh juga nak guna perkataan mahlan. Tenang, tenang. Ramai orang nampak kan? Oh, tenang, tenang. Mahlan, mahlan, mahlan. Kok lah pergi Madinah. Tiba-tiba ramai orang ni kecoh kan. Mahlan, mahlan. Cakap itu boleh saja. Tak ada masalah. Okay, maknanya boleh digunakan untuk ramai orang, satu orang boleh, dua orang boleh, jamak boleh, untuk orang perempuan boleh, untuk orang lelaki pun boleh. Muannas tu maksudnya orang perempuan. Okay, dan muannas. Artinya perlahanlah. Okay, perlahanlah. Jadi As-Sunabihi dia kata kepada, Ubadah dia kata kepada As-Sunabihi, tenang, sabar. Aisyah, Nabi pernah gunakan kan ayat ini untuk Aisyah, bila? Masya Allah, tabarakallah. Bila ada orang Yahudi datang jumpa dengan Nabi, dia maki Nabi. Assalamualaikum. Dia kata, kecelakaanlah ke atas kamu. Kemudian Aisyah jawab apa? Celaka ke atas kamu juga. Itu je. Aisyah tambah lagi satu perkataan apa? Tak ingat. Alah, ayat pendek sangat tu Kak Aisyah. Waalaikumsalam wal la'nah. Laknat ditambah kat belakang tu. Aisyah kata, dia dengar orang Yahudi tu kata gitu kan. Aisyah kata, laknat kat atas, ni apa? Kecelakaan kat atas kalian dan laknat, ambil sekali semua. Macam tu. Aisyah, dia jawab macam tu, ambil korang semua, ambil semua, geram aku macam tu kan. Ini yang Nabi kata kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah. Tenang Aisyah, tenang. Itu menunjukkan perkataan itu boleh guna untuk orang perempuan. Nampak tak? Sebab Nabi cakap kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah. Jadi Aisyah pun marah. Aisyah kata apa? Alam tasma' ma qalu. Ada kata kan? Kau tak dengar ke jangan cakap apa dekat kau? Cakap gitu kan? Ya, aku dengar. Nabi kata, aku dengar. Aku dah jawab dah. Nabi jawab apa? Waalaikum. Simple je Nabi jawab. Ke atas engkau juga. Waalaikum. You too. Macam tu lah. Macam tu kan. Nabi tak jawab. Nabi tak kata asam tu. Nabi tak sebut perkataan tu. Tapi Nabi cuma kata waalaikum. Relax je Nabi. Tak ada nak marah-marah. Kita kalau orang perempuan selagi tak keluar perkataan, selagi tu lah, rasa tak happy gitu. Rasa tak puas hati aku. Mesti cakap, cakap dia puas. Macam tu kan. Dia punya perasaan kan. Tapi boleh tak tenang? Boleh. Tenang aja. Maknanya kalau nak balas pun balas dalam keadaan yang baik. Macam tu kan. Tak salah nak balas tu, nampak tak? Nabi bukan Nabi tak balas. Nabi balas tapi dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang tenang. Dia tak tambah-tambah lah. Apa yang orang kenakan kita kenakan balik tu dalam keadaan yang begitulah. Tak macam Aisyah tadi kan. Aisyah kata laknat terus. Dah celaka laknat. Macam tu kan. Dia tambah kat situ. Okey, sini perkataannya. Tidak ada satu hadis pun yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Melainkan aku telah memberitahukannya kepada kalian. Jadi ini kata-kata siapa? Ubadah. Tadi Ubadah kata kepada As-Sunabihi, mahlan. Tenang, okay? Tenang, kata kepada As-Sunabihi. Kemudian dia pun cakap tentang kata-katanya inilah. Dia kata, dalam hidup aku ni, tak ada satu hadis pun yang aku tak sampaikan. Okay? Kepada orang ramai, yang mana di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Melainkannya aku dah beritahukan kepada kalian. Maknanya semua aku dah beritahu kepada kalian tentang semua hadis Nabi SAW. Baik, Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahawa dia menyembunyikan sesuatu yang di dalamnya mengandung bahaya dan fitnah. Di antara perkara-perkara yang tidak dapat dicerna oleh akal setiap orang. Daripada perkataannya itu tadi kita faham, Ubadah ibn Samit,
dia menyampaikan semua hadis Nabi SAW. Tetapi ada hadis yang dia belum sampaikan. Itu yang kita faham. Yang mana dalam hadis itu kemungkinan mengandung bahaya dan fitnah. Yang dia tahu kalau saya sampaikan hadis ini, mungkin akan jadi, orang ramai bila dengar akan berpecah belah. Kalau saya sampaikan hadis ini, orang ramai yang dengar hadis ini mungkin akan terkena dengan fitnah. Mereka akan buat perkara-perkara yang di luar kawalan, yang mereka tak boleh cerna dengan akal tu tadi. Iaitu perkara-perkara yang tidak membuahkan amalan. Kemungkinan hadis itu adalah hadis yang tak berunsur amalan, maknanya tak ada isu-isu tentang amal soleh dan sebagainya, dan tidak mengandung batasan-batasan syariat. Jadi dia berkata, dia berkata, kes seperti itu, kasus tu maksudnya kes seperti itu sering terjadi dari para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu tidak memberitahukan hadis yang tidak membuahkan amalan, iaitu tidak menghasilkan amalan, tidak ada kepentingannya, tidak dapat dicerna oleh akal-akal orang awam, atau dikhawatirkan membahayakan orang yang mengatakan dan yang mendengarnya. Apalagi yang berkaitan dengan kabar berita munafik, kekuasaan, penyifatan sesuatu kaum dengan sifat-sifat yang tidak baik, mencela orang-orang lain dan melaknati mereka. Wallahu a'lam. Jadi ini kita panggil sebagai kehati-hatian di kalangan para sahabat. Tak semua hadis yang mereka dengar, mereka sampaikan kepada orang ramai. Lebih-lebih lagi jika hadis itu adalah hadis yang mungkin boleh menyebabkan berlakunya fitnah, kan, ataupun membabitkan keselamatan nyawa, tentang seseorang yang mungkin ada celaan ataupun penghinaan, sehingga hal itu akan menyebabkan orang berpecah belah. Jadi di kalangan para sahabat ni mereka lihat dulu keadaan. Adakah hadis itu boleh disampaikan ataupun tidak? Sebab itu mereka ini kadang-kadang mereka mengambil pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Ubadah ibn Samit. Hadis itu dia tak sampaikan masa hidup dia, masa dia sihat. Bila dia nak meninggal dunia, baru dia sampaikan tentang hadis ni. Betul tak? Hadis ni saya pula yang keliru. Hadis ni ke hadis lain Saya rasa hadis ni lah Sama tak hadis yang berikutnya tentang As-Nabihi ni? Boleh tolong cekkan saya? Saya malas nak scroll up. Lepas hadis 1440 tu? Sama? Hadis apa yang disebutkan untuk As-Nabihi? Adakah hadis yang sama tentang Nabi Isa? Lain kan? Tak jumpa juga. Nak kena Ustazah juga tengok. Sama tak Kak Aisyah? Ya, hadisnya sama tak? Lambat lagi. Lambat lagi Kak Zah. Orang tanya lagi, sama. Hadis sama. Tak jumpa. Jumpa ke tak? Jumpa. Sama hadis je dengan yang ini. Dia tak sebut Nabi Isa. Dia sebut apa? Siapa bersaksi? Okey. Okey, Allah akan mengharamkannya neraka. Jadi di sini hadisnya berbezalah. Maka dekat situ Ubadah ibn Samit dia melihat kalau dia sampaikan hadis ini kan, dia isunya sama macam biasa. Maknanya orang tak beramal. Nanti orang dah meninggalkan amalan. Contoh kita kata macam kita ambil bulan Ramadan Tadi Nabi kata apa? Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah pesuruh Allah, Allah haramkan baginya neraka kan? Kita sekarang ni, kita kata kalau gitu solat 5 waktu je lah. Tak payah nak tarawih, tak payah witir, sahur pun tak payah. Macam tu kan? Tapi itu ada pahala tak? Ada ganjaran pahala. Namun kalau orang yang dia berpegang pada hadis itu bulat-bulat, bagi dia buat apa saya nak beramal banyak-banyak? Buat penat je.
baca Quran. Penat nak khatam Quran, lagilah penat Tak payah nak kejar-kejar ni semua. Lagi-lagilah bulan Ramadan tak payahlah. Yang penting dah bersaksi 2 kalimah syahadah tu dah boleh masuk syurga. Allah haramkan api neraka. Jadi ini sebabnya kenapa Ubadah ibn Samit dia tak sampaikan hadis itu. Kerana bimbang kalau disampaikan nanti orang berpada dengan yang wajib saja. Orang dah tak buat dah perkara-perkara yang sunat. Orang tinggalkan. Kerana bagi mereka yang penting saya dah bersaksi 2 kalimah syahadah, kemudian Allah haramkan bagi saya neraka, settle. Contoh kan? Maka sebab tu di sini dia tidak menyampaikan hadis tersebut. Untuk memberikan satu, kita panggil macam mana masih untuk memberikan motivasi terlanjut kepada orang agar terus-terusan beramal. Amal yang wajib tu memanglah kita tak boleh tinggal. Tapi sekarang amal yang sunat tu, supaya orang terus beramal dan lakukan amalan-amalan yang sunat tersebut. Okeylah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya berhenti sampai situ ya. Muka surat 530. Perentang yang pertama tu. Okay. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan kuliah kita yang terakhir. Betul tak? Betul. Minggu depan kuliah kita terakhir sebelum kita cuti bulan Ramadan. Sampailah hari raya. Lama cuti raya. Minggu depan jangan tak datang. Kuliah last. Nak cuti lama ni. Okey? Jadi insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan di kuliah kita yang terakhir di bulan Ramadan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.